kecendekiawanan. Dana yang diperuntukkan bagi tujuan pendidikan bukan hanya merupakan pelaburan kerajaan demi masa depan, akan tetapi turut merupakan inisiatif permuafakatan bersama mahasiswa, para pensyarah, warga alumni dan masyarakat, khususnya rakyat negeri Selangor. Tanpa terlepas pandang mengenai pembangunan rohani untuk mengimbangi pembangunan material, kerajaan negeri mengambil berat sektor pendidikan tinggi agama. Kerajaan negeri bersetuju sejumlah 2 juta ringgit khusus bagi program pendidikan pengajian tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat yang ditawarkan oleh KUIS akan dibiayai oleh kerajaan negeri dengan kerjasama perbadanan dan anak syarikat negeri. Dengan demikian, KUIS akan segera berstatus universiti penuh. Tuan Speaker, dasar perumahan negeri Selangor yang berkonsepkan perumahan mampu milik atau rumah Selangorku adalah untuk merealisasikan matlamat satu keluarga, satu kediaman yang sempurna. Khususnya di kalangan pembeli yang berpendapatan rendah dan sederhana, termasuk golongan muda atau pasangan muda, untuk memiliki rumah mengikut kemampuan masing-masing. Kerajaan negeri mengambil maklum permintaan yang tinggi untuk rumah mampu milik. Justru itu, kerajaan akan berusaha bersama anak-anak syarikat kerajaan negeri dan pemaju swasta untuk membina rumah mampu milik pelbagai jenis bersesuaian dengan permintaan. Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor telah mengemukakan data dan status pembinaan rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah dan rumah kos sederhana oleh pemaju-pemaju yang telah diberikan kebenaran merancang dalam tempoh 5 tahun yang lalu. Kerajaan mendapati masih ramai pemaju yang besar di beberapa kawasan perbandaran utama seperti Shah Alam, Petaling Jaya, Subang, Kelang dan Kajang yang mendahulukan dan menyiapkan pembinaan perumahan yang bernilai tinggi tetapi gagal memulakan projek rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah dan rumah kos sederhana. Ini menyebabkan kerajaan negeri gagal mendapatkan unit-unit rumah kos rendah dan sederhana rendah bagi rakyat negeri Selangor yang berpendapatan sederhana rendah dan sederhana. Pihak pemaju sering memberikan alasan bahawa subsidi yang mencecah 40,000 unit, 40,000 ringgit untuk seunit rumah kos rendah memberikan tekanan keuangan kepada mereka. Kerajaan yang komited untuk menyediakan perumahan untuk rakyat perlu mengambil sikap yang proaktif dengan mengenal pasti kawasan yang strategik dan mempunyai infrastruktur yang baik untuk pembinaan rumah mampu milik secara besar-besaran dengan mewujudkan kerjasama yang konstruktif dengan pemaju swasta. Kerajaan negeri bercadang untuk memberi insentif berikut bagi menggalakkan penyertaan pemaju swasta dalam pembangunan rumah mampu milik bagi menjana pertumbuhan ekonomi yang berkualiti melalui pembangunan perumahan. Pertama, kelulusan segera untuk meminda dari dasar 20-20-10 kepada dasar rumah Selangorku yang berkonsepkan rumah mampu milik. Kedua, peratusan rumah Selangorku jenis A dan B yang berbeza boleh ditentukan berdasarkan kepada pertimbangan seperti faktor permintaan dan penawaran semasa, lokasi peletakan tapak, kesediaan kemudahan infrastruktur di kawasan. Ketiga, kerajaan negeri memberi diskaun premium bagi tanah-tanah yang terlibat dengan pembangunan rumah Selangorku pada kadar 10% dari nilaian tanah semasa. Keempat, kerajaan negeri memberi pengecualian caj pemajuan bagi pembangunan tanah dan lot yang terlibat dengan pembangunan rumah Selangorku. Kelima, kerajaan negeri bersedia mempertimbangkan penambahan kepadatan atau density sehingga 120 unit per acre tertakluk kepada keadaan tanah
dan perletakan di kawasan pusat bandar. Keenam, kelulusan segera atau fast track bagi proses yang terlibat dengan agensi kerajaan termasuk pihak berkuasa tempatan. Tuan Speaker, pemberian insentif pembangunan rumah mampu milik ini dilaksanakan dengan syarat pembinaan dilakukan dalam tahun 2015 dan pemaju mesti menyiapkan pembinaan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun dari tarikh kelulusan oleh pihak berkuasa tempatan. Kerajaan negeri Selangor mensasarkan sejumlah 15,000 unit rumah Selangorku pelbagai jenis akan dibina dalam tempoh 3 tahun mulai 2015. Kerajaan negeri mengambil maklum wujud pelbagai masalah bagi warga peneroka bandar yang mendapat tawaran rumah kos rendah untuk mendapat pembiayaan pinjaman perumahan seperti tiada pendapatan tetap, faktor umur dan komitmen yang tinggi. Kerajaan negeri akan melaksanakan skim pembiayaan perumahan Selangorku atau dana sel dengan peruntukan permulaan sebanyak 10 juta ringgit kepada Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor untuk tujuan menyelesaikan masalah peneroka bandar dengan menggunakan konsep sewa dan milik. Melalui skim ini, golongan peneroka bandar akan diberikan rumah kos rendah untuk disewa dan seterusnya memiliki rumah tersebut setelah tempoh penyewaan mencapai satu tempoh matang yang ditetapkan mengikut terma-terma dan syarat-syarat perjanjian sewa dan milik. Kerajaan negeri amat prihatin terhadap permasalahan projek terbengkalai akibat ketidakcekapan pemaju dalam menyiapkan projek yang dirancang. Justru itu, kerajaan negeri akan menubuhkan tabung pemulihan projek terbengkalai atau tepat dengan dana pusingan sebanyak 20 juta ringgit. Sebagai permulaan, bagi tahun 2015, 4 projek yang melibatkan 956 unit rumah kos rendah telah dikenal pasti untuk dipulihkan oleh tepat. Kerajaan negeri juga komited untuk menyelesaikan permasalahan perumahan untuk lebih 400 keluarga bekas pekerja ladang yang telah dipindahkan daripada ladang Perang Besar, ladang Madingley, ladang Galloway dan ladang Segli ke Taman Permata Dengkil, Sepang kerana pelaksanaan projek Putrajaya. Kerajaan negeri telah pun selesai proses pengambilan tanah seluas 30 ekar milik Saim Dabi di Mukim Dengkil pada Oktober 2014 yang lalu dengan pampasan sebanyak 12.1 juta ringgit yang telah pun dibayar pada 18 November 2014. Tapak milik kerajaan negeri ini akan dibangunkan oleh Kerajaan Persekutuan yang mengikut perjanjian bersetuju untuk membiayai kos pembinaan 400 unit rumah teres satu tingkat untuk tujuan pemindahan penduduk Taman Permata Dengkil Selangor. Tuan Speaker, kerajaan negeri telah mengisytiharkan tahun 2015 sebagai tahun melawat Selangor. Peruntukan untuk jawatan kuasa tetap pelancongan telah dinaikkan kepada 6.7 juta ringgit berbanding 5.2 juta ringgit bagi tahun 2014. Tourism Selangor menyediakan 27 acara dalam kalender acara pelancongan yang terdiri daripada 9 acara utama untuk menarik 7 juta pelancong dari luar dan dalam negara yang disasarkan bagi tahun 2015. 3 produk pelancongan yang menjadi tumpuan bagi tahun 2015 adalah Eco Pelancongan, Pelancongan Sukan dan Pelancongan Warisan. Strategi ketiga, memberdaya ekonomi hawa dan generasi muda. Kerajaan negeri mengambil serius dengan tuntutan generasi muda serta kaum hawa yang memerlukan anjakan dan dukungan ekonomi digital, khususnya dari sudut keusahawanan. Kewujudan internet berkelajuan tinggi
membuka pelbagai ruang kemajuan kepada golongan muda dan kaum hawa serta meningkatkan konektiviti sosial bandar dan desa. Dalam abad ke-21, internet merupakan keperluan asas bagi sebuah negeri maju seperti Selangor. Perhubungan dan komunikasi melalui internet laksana tingkap besar untuk menerobos ke setiap pelosok dan seluruh dunia tanpa sempadan. Internet juga memainkan peranan besar dalam perancangan dan pembangunan serta pentadbiran negeri Selangor. Pada tahun 2013, Selangor hanya mempunyai 5,058 hotspot point, iaitu lokasi yang terdapat perkhidmatan internet tanpa wayar. Kerajaan negeri sebelum ini telah menyediakan perkhidmatan Wi-Fi Selangorku secara percuma. Namun, prestasinya hanya meliputi sebanyak 112 hotspot sahaja, iaitu 2 hotspot bagi setiap kawasan DUN dengan membayar sewaan bulanan sebanyak RM1,000 setiap hotspot. Dengan bilangan itu, kita belum boleh mengisytiharkan Selangor sebagai negeri yang memberikan perkhidmatan Wi-Fi percuma kepada rakyat. Menyedari kelemahan ini, maka kerajaan negeri Selangor akan mencari jalan mengupayakan akses rakyat kepada internet. Dalam hal ini, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan pihak pemberi perkhidmatan telekomunikasi untuk menyediakan secara percuma sekurang-kurangnya 2,500 hotspots yang berkelajuan 1 megabits per second dengan lingkungan perkhidmatan seluas 100 meter. Lokasi 2,500 hotspots ini akan diletakkan di tempat tumpuan awam di kawasan luar bandar dan kawasan yang tidak mempunyai kemudahan internet. Dengan terlaksananya program ini, maka penggunaan ekonomi digital dapat dipertingkatkan dan membuka peluang untuk para usahawan berjaya dan meningkatkan taraf kehidupan masing-masing. Dengan pola pemasaran terkini, penggunaan internet dijangka mencecah 25 juta menjelang tahun 2015. Kerajaan negeri komited untuk mempersiapkan para usahawan di Selangor untuk merebut peluang perniagaan. Oleh yang demikian, kerajaan negeri akan memberi fokus kepada program pembangunan usahawan digital dengan izin digital entrepreneurs, termasuk melalui kerjasama bersepadu dengan anak-anak syarikat kerajaan negeri. Pentadbiran ini juga akan membangunkan sistem maya, Wahana Pemasaran Keusahawanan Selangor atau Selangor Entrepreneurship Marketing Platform yang akan membolehkan semua usahawan di Selangor mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka. Sebagai galakan kepada usahawan muda untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan pasaran, kerajaan negeri telah memperkasakan dana industri kampung kepada dana usahawan mikro Selangor dengan meningkatkan jumlah insentif daripada RM10,000 kepada RM30,000 bagi setiap permohonan. Tuan Speaker, dalam usaha pembangunan bakat dan kebolehan generasi muda, latihan kemahiran teknikal amat strategik untuk membina ekonomi generasi muda, khususnya kepada 70% anak muda yang tidak berpeluang memasuki institusi pengajian tinggi. Kerajaan negeri mengenal pasti peranan Selangor Human Resource Development Centre yang beroperasi untuk mencapai matlamat memberikan latihan teknikal dan vocational yang diperlukan oleh pihak industri masa ini dan masa hadapan. Ia dianggotai oleh pihak industri dan turut melibatkan peranan kerajaan. Kerajaan negeri dan SHRDC akan mengadakan kerjasama erat dalam hal ehwal berkaitan talent development, pembangunan bakat dan kebolehan. Kolaborasi antara kerajaan negeri dan SHRDC ini akan turut melibatkan UNICEF, KUIS dan INPENS. Kerjasama ini akan melibatkan program-program seperti iHit, Internship High Impact Talent. Melalui